sedikit serutan video ni. Okay, ini adalah projek bagi tugasan 2 yang bertajuk DC motor. Terdapat power supply, ada motor dan ada propeller. Okey, kita boleh lihat ya, para pengajar menggunakan ruang persekitaran untuk buat simulasi augmented reality. Ada button switch untuk menekan operasi. Okay, segmen kedua Okey, baik. Kita lihat di sini, okey, penggunaan makmal dah terbatas semasa PKP. Jadi murid-murid, okey, para pelajar boleh jika pensyarah ataupun guru-guru share atau kongsikan video augmented reality ni kepada para pelajar. Jika para pelajar mempunyai iPad ataupun iPhone di rumah, jadi dia boleh menggunakan dan melihat sendiri bagaimana mesin, sebagai contoh mesin ni berfungsi, bagaimana komponen dalam dia in 360 view, bagaimana explanation guru tersebut. Jadi at least pelajar-pelajar kita walaupun tidak dapat hadir ke sekolah, tapi mereka boleh merasai pengalaman yang sama jika belajar di makmal. Okey, kita lihat video yang seterusnya ya. Okey, ini penggunaan guru-guru pensyarah dia create dan dia boleh share dengan pelajar. Nampak di sini di rumah sahaja ya. Assalamualaikum and hi everyone. This animation shows you a 3D model of lathe machine. The lathe is a process which remove the material from a workpiece and reduce the workpiece to the required shapes and size. There are several types of operation in lathe such as drilling, turning, facing, milling, grooving, reaming, and boring. Now, we are going to look at augmented reality animations of drilling and turning process in lathe operation. The animation shows you the drilling process. Drilling is the process of making hole on the piece. The drill is set slowly into the workpiece, which is revolving in both spindles. The drill is held stationary in the tailstock spindle. Now, the animation shows you the turning process. Turning is the mechanical operation in which excess material is removed by rotating the workpiece against the other leg operations on the next. Okey, kita boleh lihat di sini ya, pensyarah ataupun guru boleh berkongsi ya, bagaimana mesin ni berfungsi sebab kita tahu sekarang PKP pelajar-pelajar tidak dapat ke makmal. If let's say mata pelajaran fizik, sains, biologi yang melibatkan penggunaan makmal. Jadi salah satu inisiatif yang boleh dilakukan oleh para guru adalah dengan berkongsi bahan pengajaran dalam bentuk augmented reality dan boleh diberikan kepada para pelajar untuk mereka merasai pengalaman belajar menggunakan augmented reality, dan mereka juga boleh membuat pembelajaran perasaan projek di rumah masing-masing ya. Okey, ini adalah satu inisiatif yang saya rasa sangat terkehadapan untuk pelajar kita pada masa sekarang ya. Okey. Augmented reality dalam pembelajaran. Okey, tadi kita dah lihat ya bagaimana guru-guru ataupun cara boleh menggunakan augmented reality dalam pengajaran. Ini pula adalah augmented reality dalam pembelajaran, which is boleh digunakan oleh para pelajar. Maksudnya para pelajar ni juga dia boleh membangunkan atau create their own learning content ya. Kita lihat contoh di sini ya. Okey, ini tahun lepas ya, sebelum era pandemik COVID-19, sebelum tercetusnya sebelum berlakunya ya PKP ni. Jadi saya ke sekolah, contoh ini adalah sekolah Alam Shah ya.
pelajar tingkatan 1, 2 dan 4 ya. Okey, pada masa ni aplikasi Reality Composer yang saya akan cover pada malam ini, masa ni adalah around Julai 2019. Masa ni Reality Composer belum lagi di-launch secara rasmi ya. Jadi masa ni kami masih menggunakan AR Maker, which is Augmented Reality 2D. Okey, pada malam ini kita lebih advance, kita akan mempelajari macam mana kita boleh create content menggunakan Augmented Reality 3D, iaitu Reality Composer. Okey, kalau penonton semua boleh lihat di sini hanyalah 2D ya, bukan 3D model. Okey, kita lihat bagaimana pelajar ya, dia create digital storytelling menggunakan augmented reality ni dalam masa bengkel. Okey. Dan mereka macam pembelajaran yang sangat fun, menyeronokkan ya, membuatkan mereka lebih macam aktif ya, sesama sendiri ya. Dan saya nak share sikit bagaimana mereka membuat digital storytelling dengan augmented reality yang mereka telah design dan create ni. Itu pemeliharaan tadi ayah, lima, kakak, berusaha sendiri atau kabar. Memang tuan-tuan sendiri. Okay, nampak tak? Student lebih macam seronok bila belajar, dia create konten sendiri. Okey, baiklah. Saya ingin membawa anda semua just untuk bukanlah kata nak compare sebab antara buku teks dengan augmented reality ya. Okey, kita boleh lihat di sini ya. Ini adalah buku teks mata pelajaran sains tingkatan 2. Itu bab yang 12 iaitu solar system. Okey, kita boleh lihat di sini semua info ada sangat lengkap semua info, tapi masih lagi still image, meaning that hanyalah image ya, dan juga info-info. Okey. Dan ini adalah subtopik kepada solar system tadi, iaitu rotational direction of the planets. Okey. Dekat sini ada dia memberitahu info-info berkenaan dengan rotational angle dan direction of the planets. Jadi dia hanyalah deskripsi. Okey. Jadi pelajar harus imagine bagaimana rotational angle itu berlaku dan bagaimana rotational direction untuk setiap planet di dalam solar system ni berlaku. Jadi they have to imagine. Okey, bayangkan jika cikgu-cikgu ni, kita sebagai cikgu ni create content augmented reality dan kita pelajar-pelajar yang punya iPad ataupun iPhone ataupun punya device, mereka boleh mengguna content yang guru-guru hasilkan. Okey, sebagai contoh dekat sini nampak tak info yang sama tapi the way content tu dipresentkan kepada pelajar berbeza. Dekat sini dekat meja makan pun pelajar boleh belajar. Okey, di ruang tamu sampai sebelum tengok TV tu pun dia orang boleh belajar nampak tak di sini. Okey, dan ini pula adalah subtopik kepada solar system nampak tak kedudukan planet, 8 planet ni di alam semesta kita ni mengelilingi matahari. Okey, hanyalah picture saja macam just a still image. Jadi pelajar ni they have to imagine bagaimana planet-planet ni mengelilingi matahari. So everything they have to imagine. Deskripsi sahaja yang ada di buku teks. Okey, jadi kita lihat di sini, alright? Lihat di sini bagaimana jika ada iPad, pelajar anak-anak murid di rumah, PDPR, anak-anak murid di rumah boleh experience seolah-olah mereka berada di angkasa lepas begitu juga dengan ni. Mereka boleh even bermain. Kan belajar dan bermain sangat kita katakan sebagai pembelajaran aktif lah ya. Okey, jadi augmented reality sebagai bahan pengajaran PDPR. Okey, kita lihat sedikit video ini. Alright. Okey, apabila pelajar dia tap saja di Neptune tersebut, di planet Neptune, akan keluar description. Okey, dan pada masa yang sama, planet-planet itu disusun ikut rotational angle dan juga rotational direction masing-masing. Ada yang anti-clockwise, ada yang clockwise. Jadi cikgu-cikgu dia dah boleh design siap-siap supaya pelajar senang nak faham every single thing ni. Okey. Nampak tak? Diorang boleh just tengok deskripsi dahulu. Okey. Okey, hanya tap saja untuk mendapatkan maklumat. Jadi maklumat tu tak ada berterabur sama sekali Jadi bila dia have to tap
every planet tu baru dia akan boleh keluar deskripsi tu. Okay. So next kita akan lihat pula contoh augmented reality sebagai aktiviti pembelajaran PDPR. Okay. Kita lihat di sini, okay, selepas let's say guru-guru ni dia dah buat bahan pengajaran at least untuk explain dekat student semua, pelajar-pelajar semua, mungkin dia nak buat just a very simple practice okay. So pelajar ni juga dalam bentuk augmented reality mereka boleh cuba menjawab praktis yang guru-guru beri Kita lihat sedutan video ini. Practice time. Check your understanding of this topic with a 3-question practice test. Let me select the correct answer. First question, state a number of planets that are in the solar system. 3, 9. Oh, I forgot. Pluto isn't a planet anymore. 8. Second question, state the planet that is nearest to the sun. Uranus? Oh no, it's the furthest from the sun. Mercury. Yeah. Dia seolah-olah macam game The third question, So untuk state pelajar, the rotational angle of Earth in the solar system. I'm pretty sure it's 23. Correct. Jadi kita boleh mempelbagaikan aktiviti kepada para pelajar dan mereka boleh buat praktis di rumah untuk menguji kefahaman sama ada dia faham ataupun tidak. Okay, seolah-olah macam permainan lah Okay, kita lihat yang seterusnya, augmented reality sebagai penilaian berterusan PDPR. Okay, kita lihat video ni. Hi teacher, today I'll be explaining about the solar system. The planets are orbiting around the sun in their line. As you can see, the planets are stopping one by one. The sun is our star, the solar system. As you can see, the closest planet to the sun is Mercury, followed by Venus and also our Earth. The biggest planet is Jupiter, followed by Saturn, which also has a ring. Thank you. Okay, itu adalah salah satu contoh bagaimana para pelajar kita bekalkan dengan homework ataupun kerja rumah project based learning. Mereka harus menggunakan augmented reality dan menerangkan, okay, seolah-olah mereka adalah astronaut ke something like that. Maknanya kita boleh mempelbagaikan. Saya akan demo sedikit bagaimana kita ataupun sebagai guru, even murid-murid sendiri boleh membangunkan bahan augmented reality dengan reality composer. Okay, so saya ingin terangkan sedikit apakah itu reality composer. Okay, reality composer, jika tuan-tuan dan puan-puan, cikgu semua lihat di sini, ini adalah simbol untuk reality composer yang kita boleh download daripada App Store, iaitu reality composer. Baru saja dilancarkan iaitu September 2019, kira baru setahun okay, berbanding dengan apps lain which is native apps Apple ataupun iPad, contohnya Keynote, GarageBand and so on. Yang ini agak baru Okay, sebelum itu kita banyak menggunakan macam AR Maker which is 2D model, tapi reality composer memang totally 3D model Okay, so apabila kita pada malam ini, okay, saya nak menunjukkan ada dua cara bagaimana kita boleh membangunkan augmented reality ni. Yang pertama, saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan model 3D dari content library, meaning that kita just guna pakai apa sahaja yang ada dalam content library reality composer. Okay, yang kedua, okay, kita akan membangunkan augmented reality menggunakan model 3D ni daripada luar. Okay, so ada dua lah slot yang saya akan buat malam ini Okay, jadi apabila kita nak membangunkan augmented reality ni, bahan augmented reality ni, okay, jadi kita boleh menambah teks macam tadi nampak tak description untuk planet-planet tu, nama dia Uranus, Earth, Sun dan sebagainya. Kita menambah teks ni sebagai label kepada model 3D kita. Okay, kita juga boleh menentukan sifat ataupun behavior kepada model 3D kita tu. Okay, kalau sifat ataupun dalam reality composer, nama terms dia adalah behavior. Okay, behavior tu which is like a spin ke, okay, sama ada objek 3D tu spin ke ataupun objek 3D tu orbit around the sun ke ataupun dia height hilang, itu adalah behavior dia. Okay, yang ketiga, kita boleh menambah bunyi. Nampak tak tadi apabila student ni, pelajar dekat rumah ni, dia cuba untuk menjawab
praktis yang diberi oleh guru dalam bentuk augmented reality, dan ada macam seolah-olah macam sound music, astronomi gitu kan, dia macam angkasa lepas punya, jadi dia memberi vibes yang berbeza lah kepada pelajar-pelajar kita. Okey, jadi kita boleh menambah bunyi juga kepada model 3D nanti, dan juga kita boleh menambah pergerakan kepada model 3D, sama ada kita nak bagi dia bergerak ke kanan ke kiri ke, kita nak bagi dia spin lagi ke. Jadi kita boleh tentukan pergerakan 3D ni dalam dengan menggunakan Reality Composer. Okey, so ini jadi sekarang ni saya akan menunjukkan bagaimana kita nak menggunakan Reality Composer. Okey, saya stop share dahulu di sini. Okey. Alright. Okey. Alright. Semua boleh nampak ya? Cikgu Remy boleh nampak skrin saya? Okey, ini saya dah menggunakan iPad. Okey. Boleh Doktor, boleh. Alright. Boleh. Okey, terima kasih. Okey, sekarang ni saya dah tukar. Tadi saya guna iMac, sekarang saya dah tukar kepada iPad. Okey, mula-mula sebelum kita mulakan dengan Reality Composer, okey, ini adalah simbol Reality Composer, nampak dia di sini. Okey, di skrin saya ni, ini adalah simbol Reality Composer. Hopefully semua tuan-tuan, puan-puan, cikgu semua, anak-anak murid kalau ada, dah install Reality Composer ni. Okey, sebelum kita buka Reality Composer tu, saya nak ajak semua untuk membuka setting dahulu, terlebih dahulu. Okey, nampak tak setting? Okey. Scroll di bahagian kiri tu, please scroll up. Okey, kita akan lihat di sini, kita cari Reality Composer. Okey, scroll up. Kita nampak tak dekat sini bahagian kiri adalah Reality Composer. Okey. Klik pada Reality Composer. Okay, so make sure semuanya hijau, meaning that you have to enable everything. Okay, sebab nanti cikgu bila dah letih-letih dah buat content, tak boleh pula nak export USDZ file ni kan. So sebab apa tiba-tiba tak boleh tu, maksudnya you all tak enablekan dia. Okay, siapa yang disable, please enablekan semua button ni. Macam group USDZ files on import, enable USDZ export ni semua kena enablekan. Kalau tidak nanti tak boleh share dengan anak-anak murid kita. Okay, alright, dan semua ni kalau boleh enablekan, sebab nanti mungkin kita nak ambil gambar ke atau dan sebagainya, jadi kita harus enablekan semuanya. Okay, alright, okay. So sekarang ni kita boleh keluar daripada setting, alright, kita pergi kepada Reality Composer, just klik kepada Reality Composer. Okay, alright, okay. Ini adalah screen Reality Composer kita. Okay, so apa yang anda harus buat adalah pergi ke Create Document. Okay, tekan plus sign ni. Okay, alright. Dan first, anda semua akan melihat choose an anchor. Okay, anchor ni adalah base untuk our augmented reality. Kalau once bila kita switch kepada mode augmented reality, kita akan bawa our camera tu ke something, maknanya untuk cari base dia. Di mana kita nak pancarkan our augmented reality. So ini adalah base dia. We call it as an anchor. Okay, jadi pada malam ni saya akan menggunakan horizontal. Okay, jadi semua contoh saya yang sebelum-sebelum ni semua menggunakan anchor horizontal. Okay, if let's say kalau nak guna vertical, selalunya something yang kita nak lekatkan di dinding, kita nak bagi augmented reality kita tu betul-betul berada di dinding, so kita guna vertical. Kalau image ni, sometimes ada augmented reality yang kita boleh detect something menggunakan image. Contoh dia, macam tadi contoh saya semua planet kan. Okay, kalau saya nak guna anchor image ni, nanti saya akan print. Okay, saya akan print image, let's say Earth. So, nanti once bila you bawa sahaja iPad tu and then bawa rapat cursor kepada image Earth, terus dia akan keluar augmented reality. Okay, face dan juga kita ada juga object. Jadi pada malam ni saya nak tunjuk horizontal. Okay, just tekan horizontal. Okay, akan keluar horizontal macam ni kan. Okay, so nampak tak? Dia ada di bahagian atas sana, ada bahagian macam qubit macam keyboard. Something like that lah, belah kanan atas tu. Okay, ini you all boleh tekan untuk masukkan dan sebagainya. Okay, apa yang saya nak anda semua buat adalah tekan ni dulu.
tekan dulu, okay? Kita delete dulu. Kita tak nak bagi our drawing, macam kita panggil drawing pad kita lah kan, semak kita delete dahulu, okay? Just tekan kepada, ini adalah default. Once bila kita buka dan kita pilih anchor, secara automatik akan ada select to edit dan juga akan ada satu objek ataupun model 3D yang by default dia memang dah ada kat situ. So apa yang kita perlu buat adalah tab, okay? Tab sekali lagi, delete. Okay, kita tap sekali lagi kepada select to edit tu, kita tap sekali lagi, kita delete. Kita bagi dia kosong sahaja, okay? Alright, kita bagi dia kosong sahaja dahulu. Okay, oleh kerana sekarang ni saya nak memilih objek yang memang sedia ada dalam content library Reality Composer, okay? Saya nak nak tambah kita pergi ke button plus, okay? Button plus ni, alright? If let's say button plus ni, okay, bila you klik button plus ni, kita boleh type kalau macam kita nak cepat okay, saya nak pilih, saya tulis earth lah, EARTH, earth, okay, enter. Okay, ini memang dah ada, dia memang sedia ada dalam content library. Okay, so kita just klik saja earth. Okay, nampak tak? Terus earth ni ada pada our drawing pad kita ni. Okay, alright, jadi you all have kena tap kepada objek earth ni. This is 3D ya. Kita tengok, nampak tak? Okey, kita kena gunakan 2 jari ataupun 2 jari. Okey, kita kena guna 2 jari untuk kita bermain dengan grid ni. Okey, nampak tak? Alright. So, once kita tap on the earth ni, kita pergi tengok belah kanan ya. Nampak tak? Dekat sini dia ada transform, dia ada position, dia ada rotation. Okey, position ni X, Y, Z. Selalu macam cikgu-cikgu ajar matematik kan, selalunya garisan X, garisan Y. Tetapi untuk model 3D kita ada Z axis, meaning that paksi Z. Okey, begitu juga dengan rotation. Kita ada X, Y dan Z. Okey, apa rotation ni? Okey, rotation ni untuk X, kalau kita nak tengok dekat our objek 3D ni, X adalah red. Okay, bila red je adalah untuk paksi X. Untuk Y adalah green. Green tu adalah paksi Y. Okay? Jadi bila kita nak rotate ke, kita nak tukar position, kita kena tahu X, Y, Z tu merujuk kepada warna apa ni. Okay? So satu lagi adalah Z, blue untuk rotation pada paksi Z. Okay? Jadi X untuk warna merah, green untuk rotation pada paksi Y. Okay, sama juga dengan position di atas ya. Okay, dan blue, okay, biru ni adalah untuk paksi Z. Okay, so kita boleh tahulah ini kedudukan dia X, Y, Z adalah kosong semua kosong sebab dia mendata saja. Okay, alright. Yang kedua, kita boleh resize our earth ni. Okay, kita boleh resize objek kita dengan tengok scale. Kita boleh besarkan dia, kita boleh kecilkan dia. Okay? Dan kita pun juga boleh pilih the look of our 3D model, sama ada kita nak stylekan dia ataupun nak iconickan dia. Okay, you can choose lah. Okay? Tapi sebab dia memang dah cantik dan juga kita tak nak bagi dan cikgu-cikgu pun tak perlu buang masa, jadi dia just boleh pilih je as is je, just pilih saja earth yang telah cantik memang dah ada color semua, so tak perlu nak buat lain, tak perlu cikgu-cikgu nak design so just guna sahaja earth yang ada ni. Okay, so kita dah import earth ni daripada our content library. Okay, so saya tunjuklah. Okay, dan satu lagi saya nak tambah sun. Okay, katalah saya tulis sun di sini Okay, sometimes kita ada lebih daripada satu objek untuk sun. If let's say kat sini kita ada sun yang berbentuk macam ni, dan satu lagi kita ada sun untuk astronomy. Okay, jadi saya rasa yang lebih sesuai untuk content ini adalah of course lah sun astronomy ni. Okay, so kita pilih dan dia akan masuk. Nampak tak? Dia masuk dekat sini. Okay, alright. Bila dia masuk dekat sini, so saya nak tukar kedudukan dia. Okay, saya nak tarik dia ke sini. Okay, kita just pegang je lah dia. Okay, kita pegang dia. Okay, pegang objek tu and tarik dia sahaja. Okay, and then untuk keluarkan objek tu, properties untuk objek tu, kita tekan lambang cubicle di atas tersebut. Okay, so sekarang ni besar sangat kan matahari ni. Kita kecilkan sedikit. Okay, nampak tak? Kita kecilkan sedikit. Dan make sure
Sun dan Earth ni berada pada kedudukan yang selari, ya. Sebab kita nak bagi pelajar-pelajar kita faham, ya, bahawa planet ni mengelilingi matahari. Okey, dia orbit Sun ni. Okey, jadi kita dah ada dua. Okey, so mungkin saya nak tambah satu lagi lah. Okey, saya tambah satu lagi objek ataupun model 3D. Mungkin apa dia, Saturn lah, lawa sikit kan. Okey, nampak tak ada Saturn di sini. So kita boleh guna pakai saja. Dia menjadikan our content creation ni cepat, ya. Okey, dan kita boleh tukar kedudukan dia. Okey, nampak tak di sini? Okey, alright. Okay, we have to play around sikit, ya, dengan kedudukan ni. Okay, alright. Okay, so kita pun boleh scale. Okay, kita nak kecilkan sedikit. Katakanlah kita nak kecilkan sedikit, ya, our ni. Okay, kita tengok macam mana cara kita nak tarik dia. Okay, kita boleh just play around dengan menggunakan dua finger. Okay. Okay, nampak tak? Berada pada kedudukan yang selari, ya. Okay. Alright, so what's next? Okay, kita besarkan sedikit Earth ni, naikkan dia sikit. Okay, nampak tak di sini? Okay, kita naikkan sedikit Saturn tu. Okay, alright, okay, cool. Okay, kita dah ada semua objek 3D. So sekarang ni kita nak bubuhlah sikit label, Okay, kita bubuhlah sedikit label. Macam mana caranya nak tambah teks sebagai label ni? Okay, sama juga. Okay, boleh pilih tanda plus di atas. Okay, pilih tanda plus di atas. Okay, pilih kita scroll down je, kita tengok teks. Pilih teks. Okay, automatik akan keluar teks. Senang je, tak susah kan nak create augmented reality. Okay, kita tap pada teks tersebut dan kita scroll down. Okay, kita boleh tulis teks ni di sini. Okay, alright, kita boleh tulis teks katakanlah Saturn. Kita bagi nama kepada planet kita. Okay, alright. Dan juga kita boleh copy, just copy. Apa yang tuan-tuan boleh buat, just klik sahaja di sini. Okay, dan klik lagi sekali untuk duplicate. Okay, jadi kita tak payahlah nak tekan dekat atas ni. It's a shortcut actually kan. Okay, kita tak perlu dah nak tekan tanda plus di atas tu. Okay, apa yang kita boleh buat adalah kita klik pada Saturn yang kita duplicate ni dan kita tukar nama dia sebagai Earth. Alright. Okay, kita dah ada label Saturn, Earth. Okay, dan kita duplicate sekali lagi untuk beri nama kepada Sun. Okay. Okay, kita namakan Sun, ya. Okay, kita klik, mesti kena klik pada objek tersebut dan kita tukar nama dia sebagai Sun. Okay. Alright. Okay. So, kita dah ada label, kita dah ada label kepada our model 3D. Okay. Kemudian mungkin saya nak letak satu sign dekat sini. Kita boleh pilih sign. Kalau nampak di sini, kita scroll down, kita boleh nampak ada sign di sini. Okay. Okay, kita tutup dulu. Ada sign di sini. Kita bawa sign ni ke tengah. Alright, kita nak bagi overall tajuk lah kepada our content sekarang ni. Okay, katakanlah kita keluarkan balik simbol di atas tu, which is cubicle ni. This one semua properties untuk every single model 3D. Maksudnya setiap 3D dia ada dia punya properties dia masing-masing. Okay, alright, kita klik balik pada our sign ni. So saya tak nak dia ada saya tak nak dia ada pacak tu. Saya nak buat dia tak ada apa-apa dia kosong macam tu je and naikkan atas. Okay, alright, justru saya nak tukar nama dia sebagai solar system. Katakanlah saya namakan dia sebagai solar system. Katakanlah okay, solar system nama dia. Okay, alright, nampak tak? Kita boleh tengok dia dalam 360 degree. Nampak tak? Kita boleh pusing-pusing. So student nanti kalau dia bila dia on sahaja augmented reality, dia even can masuk dalam planet-planet tu, ya. Okay, alright. So sekarang ni kita boleh kecilkan sedikit our sign untuk solar system ni. Okay, alright, kita dah kecilkan sedikit. So semua dah ada kan? Okay, cuma kita tambahlah sikit description. Ada ke tak nak tambah description apa-apa? Ke tak ada? Okay, kalau tak ada tak apa. Okay, so saya nak tunjuk cara yang paling mudah bagaimana kita nak tambah
behavior ataupun sifat kepada every single 3D model ni. Okay. Bagaimana kita nak bagi atau nak tentukan behavior, kita pergi kepada tanda this one, tanda tanda arrow ni. Okay, klik arrow ni. Okay, nampak tak arrow ni? Okay, alright. Apa yang you all boleh buat adalah, Okay, sebelum tu, sebelum saya terlupa, saya nak pergi balik kepada properties object ni tadi. Okay, saya nak pergi kepada properties object ni tadi. Okay, oleh kerana dalam buku teks tingkatan 2 tu, dia dah inform bahawa Saturn ni rotation angle dia adalah 27. Jadi saya nak buat dia rotation dia adalah 27. Okay, nampak tak? Bila 27 dia berbeza. Okay, let's say kalau kita tukar kepada 30 lah ataupun 80. Okay, so rotation angle dia berubah. Dia akan nampak ring dia dulu daripada depan. Okay, jadi untuk Saturn, the rotational angle dia adalah 27. Okay, so kita tukar dekat sini siap-siap. Dan begitu juga dengan Earth adalah 23 if not mistaken. Okay, so kita tukar di rotation angle untuk Earth adalah di paksi X dia adalah dia kedudukan dia adalah condong 23 saya rasa 23 degree ya. Okay. Okay, so ini rupa dia. Dan Sun hanyalah 7% rotation angle dia. Okay, 7% sahaja. Okay, kita boleh nampak 7%. So daripada sini, maknanya guru-guru ni dia memberikan info yang accurate kepada para pelajar. Okay, so apa yang kita dah buat sekarang ni, kita dah bagi angle kepada setiap planet-planet ni, alright. So apa yang kita boleh buat adalah kita tutup object properties dan kita buka behavior untuk kita beri behavior kepada setiap model 3D kita. Okay, saya tarik dulu sikit ya. Okay. Alright, so soalan sistem tajuk dia di sini. Okay, kita buka ya, behavior. Alright, so apa yang kita boleh buat sekarang ni adalah, ini adalah behavior untuk kita tentukan sama ada kita nak bagi objek ni height ke, unheight ke, atau kita nak bagi dia spin ke, ataupun orbit, semua kita buat dekat behavior. Okay, so apa yang kita boleh buat sekarang ini adalah, alright, okay, kita pilih klik plus button. Okay, so saya nak pilih dekat sini kita ada banyak kita ada banyak option, kita ada tap and flip, kita ada tap and play sound, tapi saya nak pilih custom. Alright. Okay, apa yang custom yang saya nak buat? Yang pertama sekali, saya nak suruh pelajar, saya nak benarkan pelajar untuk tap kepada setiap planet tersebut. Okay, so saya kena pilih trigger dia adalah tap. Okay, so saya kena pilih ya. Okay, student saya nak tap which one? Okay, maknanya sekarang sini saya nak buat Saturn, so saya akan pilih Saturn. Okay, saya akan pilih choose, select the affected objects of the tap trigger. Okay, so saya pilih, kalau lihat di sini kalau kita naikkan sedikit di atas, kita nampak di sini bila dia dah bold tu, meaning that kita pilih objek tu dan kita klik done. Okay, so kita dah pilih, kita choose Saturn. Okay, so action sequence dia apa next? Saya nak kalau boleh bila pelajar ni dah klik on the Saturn, so dia akan bunyi. So saya nak bagi dia play sound. Okay, kita pilih play sound. Nampak tak tadi bila ada pelajar tu kan, bila dia klik je akan bunyi pop pop. Okay, dia menunjukkan bahawa dia ada interaction lah Kalau dia senyap macam tak berapa nak ada interactivity lah tak berapa interact lah sangat. Okay, jadi dekat sini di mana yang kita once bila kita tap tu kita nak keluarkan bunyi, of course lah dekat Saturn tu kan. Okay, so kita choose kembali Saturn. Okay, done. Dan kita boleh pilih audio clip kita. Ingat tak semalam Dr. Harawati ajar macam mana kita create bunyi-bunyi di GarageBand. So you all juga boleh create bunyi di GarageBand dan import di sini boleh import di sini. Okay, boleh import daripada GarageBand. Okay, you all nak create lagu sendiri ke whatever, yes you can, dan boleh import ke dalam augmented reality. Nampak tak? Semua you all boleh create sendiri Okay, untuk di sini saya nak pilih electronic hit FX. Okay, bunyi yang pop-pop tadi tu mungkin yang ni. Kita boleh test dulu. Okay, saya nak, okay dah cukup. Bunyi macam tu pun dah cukup bagi saya Okay, so kita boleh test. Okay, nampak tak? Ada button play di atas ni adalah button untuk kita play. Betul tak? Okay, alright. Okay, and then
Kemudian apabila kita dah tap, dia ada bunyi, okay, jadi student tahu, okay, dia dah tap benda yang betul lah. And then kita nak, kalau boleh, kita nak bagi certain tu spin. Okay, ikut rotational angle dia, dan juga kita nak pilih sama ada dia ni clockwise ke ataupun anti-clockwise. So apa yang kita boleh buat adalah kita action sequence, kita pilih spin. Okay, kita pilih spin, alright. Duration dekat sini kita boleh pilih duration dekat sini mungkin saya nak 4 second, okay. Dan juga saya kalau boleh dia nak iteration dia dalam mungkin 4 juga, okay. Dan kita tahu bahawa untuk certain ni dia spin direction dia adalah anti-clockwise kan, if I'm not mistaken. Dan dia punya axis adalah yaw, okay. So kita boleh try macam mana nak try, ada play button di atasnya. So kita boleh try. Nampak tak? Okay, cantik kan cara rotation dia? Maknanya rotation angle dia dah betul dan juga rotation direction dia pun betul. Alright. So what's next? Okay. Okay, selepas itu bila dah spin, kita kalau boleh kita nak show, okay, kita nak show certain. Okay, kita nak show dekat atas ni. Sebab tadi bila kita tap pada planet certain tu, dia cuma just spinning je. So kita sekarang ni kita nak tunjuk macam mana kita boleh displaykan label di atas ni. Okay, apa yang kita boleh buat adalah kita klik kepada certain tu. Okay, sorry again. Okay, so sekarang ni kita kena tambah lagi selepas spin, certain to spin, kita tambah lagi action sequence sebagai show. Okay, bila kita tambah show, kita nak pilih objek which is kita nak pilih this, certain and done. Okay, once bila student tap, ada keluar bunyi, spin dan keluar certain text di atas tersebut. Okay, so mungkin kita nak show objek tersebut dalam mungkin 4 minit maybe. Okay, 4 second je. Okay, 4 second sahaja. Alright, so motion type tak ada apa-apa. Okay, dan juga selepas itu saya nak hidekan dia. Saya tak nak dia muncul setiap masa sebab dia crowded. So that's why kita sebagai guru-guru ni we have to know which content ataupun teks yang perlu ada pada masanya ataupun ada yang tak perlu kita hide. Bila dia perlu baru kita keluarkan dia. Okay, jadi apa yang kita boleh buat adalah kita tambah satu lagi action sequence, kita pilih hide. Okay. Okay, nak hide apa? Of course kita nak hide certain ni. Okay. Done. Okay, kita nak hide dia untuk 1 second. Okay, so basically overall kita dah lengkap our behavior untuk certain sahaja. Kita tengok sikit kita try dengan tekan button play di atas. Nampak tak? Okay. Alright. Okay, tetapi di sini saya nak kalau boleh spin dan show ni dia serentak. Bila serentak, apa yang you all boleh buat adalah dengan pegang show ni, bagi dia ni, pegang show lama-lama dan tarik show ni supaya dia bercantum dengan spin. Nampak tak? Okey, bila dia bercantum dengan spin, dia akan serentak. Spin dan show ni akan berlaku dengan serentak. Okey? Alright, kita try sekali lagi. Okey, nampak tak? Alright, jadi itu adalah dia punya sequence. Jadi cikgu-cikgu ataupun anak-anak murid you all boleh create your own content dengan apa yang behavior ataupun sifat-sifat yang you all nak. Okay? Alright. So kita dah settle itu dan kita boleh ulang behavior, just copy saja behavior ni. Maknanya sekarang ni you all nak buat the same behavior ni kepada earth. Apa yang you all boleh buat adalah tap lama-lama dekat behavior. Okay? Duplicate. Okay, just rename dekat atas ni adalah behavior untuk certain. Dan dekat bawah, please rename sebagai ini adalah behavior untuk earth. Oops, sekejap ya. Ini adalah behavior untuk earth. Okay. Ini adalah behavior untuk earth Okay, sekarang ni. Apa yang anda hanya buat adalah cuma just perlu tukar sahaja objek bila tap tu. Okay, saya tengok contoh sini kita choose instead of certain, sekarang ni kita nak buat untuk earth. Jadi kita unclickkan dia, kita pilih earth. Okay, so done. Nampak tak?
So kita pergi kepada play sound. Saya nak sound bunyi yang sama juga, cuma objek je berbeza. Nampak tak? Okay. Jadi kita tukar daripada Saturn kepada Earth dan kita klik done. Okay. Sama juga dengan spin ni. Exactly benda yang sama tapi kita nak tukar daripada Saturn kepada Earth. Okay. Kita klik done. Dan yang kedua show ni, kita of course lah kita nak show apa? Kita tak nak apa? Kita nak show text itu Earth ya. Okay. Kita tukar Earth. Okay. Done. Alright. Dan kita nak hide, kemudian kita nak hide ni. Okay. Choose. Done. Okay. Okay. Kemudian kita nak pilih, kita tak nak apa, kita nak hide dia Earth tu keluar sekejap saja. Once bila student tap baru dia keluar and then dia akan hide. So kita pilih affected object adalah kita unclick Saturn, kita pilih Earth dan done. Okay, very easy ya, nampak tak? Okay, dan juga bagaimana kita nak create untuk untuk sun, okay? Untuk sun sama juga. Okay, so apa yang kita boleh buat sekarang ni adalah kita tekan lama-lama dekat Earth ni, dekat behavior Earth ni, kita tekan lama-lama, kita duplicatekan dia dan kita buat rename behavior tu sebagai sun. Okay, sebagai sun. Dan sama juga kita choose, kita unclick Earth, kita pilih sun. Okay, done. Kita untuk play sound sama juga, kita unclick Earth, kita klik kepada sun, done. Okay. Kita pilih untuk spin pun sama juga, kita choose unchoose Earth dan kita pilih sun, done. Sama juga untuk show, kita unclick Earth, kita pilih sun, okay, done. Okay. Dan juga untuk untuk nak bagi show dia hide objek tu, kita pilih sun. Kita pilih sun, okay, kita unclick Earth, done. Okay, so kita boleh play lah dekat sini. Alright, kita boleh play. Tetapi sebelum itu, mula-mula masuk, if let's say kalau begini if let's say kalau kita play, nampak tak? Okay, dia ada bunyi kan, perasan tak? Okay, nampak tak? Itu sekejap je kita buat, dalam beberapa minit pun cikgu dah boleh hasilkan content. Okay, alright. Kita nampak tak Earth tu hilang? And then kita klik pada sun. Okay. Dan sun pun hilang. Okay. So bagaimana masa mula-mula ni, okay, kalau kita tengok dekat sini, nampak tak? Dekat sini, semua ada kan? Okay. Tapi kalau boleh kita nak hide dahulu sun, Earth and Saturn punya tu, teks tu supaya dia tak wujud dulu. Okay. Apa yang kita boleh buat? Okay, kita create satu lagi behavior baru. Okay, kita create behavior baru. Okay. Okay, sekejap ya. Add behavior, custom juga. Kita namakan sebagai mungkin start. Untuk start ni sebab kita nak hide, ada certain thing kita nak hide. Kita tak nak bagi semuanya keluar pada masa yang sama. So untuk start tu, okay, mungkin saya nak buat scene start. Scene start. Okay. So saya nak hide dahulu. Saya nak pilih function hide sebab saya nak tutup dahulu teks-teks di atas tersebut. Okey, contoh dekat sini. Okey, kita boleh pilih Saturn. Okey, choose this one and this one. Okey. Alright. And then kita klik done. Okey, nampak tak? Okey, so kita cuba balik menggunakan button play di atas Okay, nampak tak? Bila dia keluar, bila pelajar buka ataupun cikgu-cikgu buka soalan sistem ni, tak ada apa teks, kosong je. Okay, kita klik. Okay, baru keluar Saturn. Okay, and then kita klik kepada Earth. Okay, baru ada bunyi dan keluar Earth. Dan begitu juga, if we click on the sun, okay, baru keluar sun. So nampak tak? Kita tak crowdedkan our view tu dengan penuh dengan teks. Okay. And then apa yang saya nak buat next, okay, sekarang kita dah ada description. So now apa yang saya akan buat adalah untuk buat rotation orbit tersebut. Okay, alright, macam mana caranya kita nak buat rotation orbit tu? Okay, ini kita boleh namakan, okay, kalau perasan di sini, ini adalah first scene kita, scene yang pertama, kita namakan scene 1. Okay, kemudian saya nak create, okay, scene yang berikutnya, which is saya nak just duplicate saja, okay, duplicate
scene yang kedua. Okey, saya namakan sebagai scene yang kedua. Scene yang kedua saya nak bagi planet tu mengelilingi orbit. Okey, ataupun mengelilingi matahari. Okey, apa yang saya boleh buat adalah, okey, kita tutup balik, kita tengok dekat scene 2 ni. Okey. Okey, kita tengok dekat scene 2. Alright. Okey. Apa yang boleh kita buat adalah, okey, okey, sekarang ni kita klik kepada behavior. Alright. Dan sekarang ni kita haruslah tukar sedikit ya our behavior ni kita behavior kita dah boleh guna dah Okey, kita delete behavior. Delete. Okey, kita harus delete behavior. Okey. Delete behavior yang terdahulu sebab ini adalah scene yang kedua, which is kita nak yang scene pertama kita just nak display text dan juga bagaimana rotation angle tu berlaku, tapi bila scene yang kedua kita nak bagi dia berputar Okey, apa yang kita boleh buat adalah kita tambah scene, tambah behavior, which is scene. Dekat sini kita pilih custom dan juga kita pilih scene start. Okey. Okey, apabila kita pilih scene start, okey, sekarang ni action sequence yang berikutnya adalah, nampak dekat sini kita scroll down, kita nampak orbit. Okey, kita pilih orbit. Okey. So untuk yang pertama, okey, kita pilih certain dahulu. Okey. Kita pilih certain dahulu. Bentar ya. Affected object untuk orbit. Okey, kita nampak kat sini affected object. Kita buat naik sikit atas, okey. Choose. Done. Okey. Kita pilih affected object adalah certain. Dan untuk center, sebab bila nak orbit ni kita pilih sun. Okey, done. So kita nampak dekat sini, nampak tak orbit dah keluar dah. Okey, kita nampak kat sini kita boleh play guna button play di atas untuk kita try our AR. Nampak tak? Nampak tak? Dia terlalu laju So kita mungkin boleh tukarkan dia punya duration ni, bagi dia slow sikit. Nampak tak? Terlalu laju. So cikgu semua, anak-anak murid semua boleh pilih duration ni, mungkin kita buatlah dalam mungkin 20 seconds maybe. Okay, kita try dulu tengok. Nampak tak? Dia ada dia orbit around the sun tu. Okay. Alright. So iteration pun of course kita kena tambah lah nanti Okay. Ataupun mungkin nak laju sikit, mungkin kita boleh pilih mungkin kita boleh pilih 15 dan iteration pun sama juga Kita nampak tak? Okay, kita boleh try. Okay. Alright. Okay, nampak di sini kita boleh pilih 15 seconds. Okay. So kita boleh try, dia laju sikit. Okay, what's next? Kemudian nampak tak? Objek ni dia bergerak tetapi planet tu tak bergerak Macam mana kita nak buat planet tu bergerak juga ataupun certain tu bergerak juga? Kita boleh tambah action sequence sebagai spin. Okay. And then affected object kita pilih certain, yes, done. Okay. Duration dia mungkin kita nak pilih juga mungkin 15 seconds juga. Okay. Duration pun mungkin kita pilih 15 juga. Okay, nampak tak di sini? Dan kita boleh seperti biasa saya nak bila dia mengelilingi orbit tu dia spinning. Okay, apa yang saya boleh buat adalah klik lama-lama dan saya nak cantumkan dengan orbit. Okay. Sekali lagi kalau dia tak berjaya you have to try again. Okay. Alright, nampak tak? Dia together. So kita boleh try nampak tak? Tadi bila dia mengelilingi orbit tu dia tak planet tu tak berspin. Okay, tapi sekarang ni dia mengelilingi at the same time dia pun spinning. Alright, itu yang kita nak Dan sama juga kita boleh copy this behavior. Okay, behavior ni kita rename dulu untuk elakkan kekeliruan. Kita boleh bagi nama untuk certain Okay. Dan kita boleh seperti biasa untuk menjimatkan masa, kita boleh tekan lama-lama and duplicate. Alright. So kita bagi nama dia sebagai Earth pula behavior untuk Earth. Okay. Bila kita bagi nama untuk Earth, dia akan copy exactly semua sekali behavior daripada Saturn tu. Apa yang kita boleh buat sekarang ni adalah okay, sama juga, okay, cuma kita we have to choose objek tu je lah. Okay, daripada Saturn kita unclick, kita pilih Earth. Okay, and done. Okay,
choose dia punya center untuk orbit tu, dia ada affected object dan dia ada center. Kita pilih Sun sebagai our center. Kemudian spin pun sama, kita tukar daripada Saturn kepada Earth. Okay, and then kita done. Okay, done. Dan kita boleh test, nampak tak? Our Earth, sambil dia mengelilingi Sun tu, dia juga spin pada paksi dia sendiri. Okay, alright. Jadi kita boleh cuba, okay, dengan dengan menekan button di atas, kejap ya. Okay, kita menekan button di atas tu, nampak tak button di play di atas tu, untuk kita tengok okay, nampak tak? Our Earth, Sun dan juga Saturn tu dia round. Okay, dia mengelilingi orbit tersebut. Okay, so sekarang ni, alright, kita ada dua Okay, yang pertama kita show di level saja. Okay. Alright. Nampak tak? Okay. Ada solar system. Alright. Why it carries forward to the next? Okay. Alright. Dan juga pada masa yang sama, okay, tadi dia tak feel sangat sebab apa? Sebab tak ada. Sorry, Dr. Hafizah. Sorry, Dr. Hafizah tak apa dengar sangat. Dr. Sorry, Fiza, tak dengar. Kalau boleh. Dr. Fiza, suara tenggelam Mana tu? Okay, dengar tak? Okay ke? Sekarang baru okey. Tadi tenggelam. Okay. Baru Okay. okey. Lama ke tenggelam suara? Baru seminit 2. Okay, alright, sorry. Okay, so saya nak tunjuk, okay, so sekarang ni untuk orbit tu nanti saya Dr. nak, Fiza, sekarang dah pukul 10 okay, boleh, saya nak habis apa? Okay, Okey. alright, so untuk model daripada library ni dah nak habis dah sebenarnya. Okay, saya just nak tunjuk kejap lagi AR, saya nak try live AR. Okay, tapi tak apa, so sekarang ni saya akan tunjuk dahulu macam mana kita nak bagi bunyi, bagi vibes planetarium sikit. So kita, apa yang saya boleh buat adalah saya nak tambah action sequence. Kita tambah lah maybe audio clip ke, ataupun mungkin play music sekejap ya. Okay, kita mungkin boleh play music. Okay, so saya akan pilih planetarium. Sekejap ya. Planetarium melody. Okay. Alright. Okay. Nampak tak? Okay. Saya nak pilih this song. So, apa yang saya boleh buat, saya nak cantumkan. Maknanya bila dia mengelilingi orbit tu dan dia berputar pada masa yang sama, dia boleh mengeluarkan bunyi planetarium ni. Okay. Sekali lagi kita try. Kita untuk joinkan dia. Okay, nampak tak? Bila di join macam ni, maknanya dia akan bergerak secara serentak. Okay, kita boleh try AR Okay. Alright, okay. So kita boleh nampak semua ada. Putaran tu ada, bunyi pun ada. Dan juga untuk button di atas AR ni, okay, kita boleh test. Okay, jadi saya nak tunjuk projek yang saya dah siapkan, which is the solar system. Okay, alright. So kita akan cubalah untuk buka solar system ni. Saya akan buat live demo sekejap ya. Oops. Okay, saya boleh tengok contoh sikit alright. Okay, so sekarang ni untuk kita nak munculkan AR, kita have to tekan button di atas, itu AR sebelah button play. Okay, saya tekan AR sekarang Okay. Jadi nampak tak? Jadi belajar
contoh bagaimana yang tadi saya tunjuk tu, contoh bagaimana kita nak membangunkan our content augmented reality ni menggunakan daripada content library. Tetapi pada masa yang sama, jika you all nak nampak lebih cantik objek-objek tu kita boleh dapatkan daripada luar. Okey, macam mana untuk dapatkan objek daripada luar? Saya akan tunjuk Okey, sekarang ni kita akan pergi ke sebentar Okey, kita akan pergi ke Sketchfab pada Safari. Okey, first cikgu-cikgu dan anak murid semua boleh type Sketchfab pada Safari. Okey, kita pergi ke Safari. Okey. Alright. So kena login dulu Okay, kena sign in dahulu. Okay. Okay, once bila you dah masuk dekat sini Safari, okay, apa yang you boleh buat adalah, okay, tekan tanda search. Okay, search lah model. Okay, katakanlah saya nak cari Earth, EARTH, dan saya klik downloadable. Okay, apabila dekat sini, kalau you all nampak yang tanda tanda yang tak ada duit tu, meaning that dia free. Okay, contoh di sini ini adalah kena bayar. Okay, nampak tak tanda sign ringgit ni, maknanya you have to pay. If let's say kalau macam ni tak ada apa tanda, so you can download. Okay, macam mana nak download? Just klik, alright, klik pada objek 3D ni. Okay, so anda semua boleh nampak tak download 3D model. Apa yang you boleh buat adalah tekan kepada download 3D model. Okay, augmented reality format adalah USDZ so download. Alright, so you all download. Okay, nampak tak di sini? Okay, alright. Okay. Okay, tekan tanda plus yang tanda di atas ni alright. Okay, so you have to save to files, letakkan pada Sketchfab folder okay, save earth.usdz. Okay, so sekarang ni pergi kembali kepada file USDZ kepada Reality Composer. Okay, pergi kepada Reality Composer dan apa yang you all boleh buat adalah okay, pergi kepada projek tadi which is okay, saya tunjuk contoh di sini okay, solar system ni. Alright, you all pilih okay, solar system. Alright, nampak tak di sini? Okay, so klik button di atas plus, and then you all boleh cari file yang anda dah upload daripada Sketchfab tersebut, which is this is the Earth tadi. Okay, so once bila you klik macam biasa, dia akan appear pada your drawing pad ini. Okay, alright. So and then you all boleh play around, okay, dan juga boleh juga menggunakan klik pada AR AR untuk untuk augmented reality. Okay, nampak tak dia punya besar so you all boleh kecilkan okay, nampak tak? This is I think it's Jupiter, right? Okay, just on my table. The student tadi dia boleh tengok, dia boleh feel, even they can touch the AR object. Okay, ada apa soalan ke sebelum sebab dah 10 suku, so ada soalan ke Cikgu Remy? Setakat ni macam tak ada, dah boleh terjawab dalam chat tu. Alright. Cuma saya rasa diorang tengah godeh-godeh lagi jari-jari di Reality Composer ni Doktor. Yeah, kita kena biasakan dulu sebab actually dia tak suka mana. Okay, so this one you create your own content, tak perlu dah nak pakai AR yang memang yang sedia ada kan. Maknanya you can create your own content based on the buku teks. Based on the textbook tu kita boleh, cikgu-cikgu boleh create content sendiri. Okay, jadi dia boleh membantu satu inisiatif untuk membantu anak-anak murid yang berada di rumah, macam mana mereka nak belajar, macam mana mereka lebih memahami mata pelajaran yang sukar. Okay,
Alright. Ada soalan lagi ke untuk kita jawab ke? Okay, so far maksudnya di sini saya dah cover which is ada dua, bagaimana kita nak membangunkan atau nak create our own augmented reality menggunakan model 3D daripada content library. Dan juga yang kedua adalah kita just mengambil sahaja model-model 3D dalam bentuk USDZ daripada Sketchfab ataupun website yang menawarkan file-file berbentuk USDZ. Dan sebelum saya lupa, Cikgu Remy, bagaimana caranya cikgu-cikgu ni nak share kepada para pelajar? Okay, sebelum saya terlupa, pergi ke bahagian atas ya, triple dot ni di atas. Okay, klik triple dot di atas. Okay, tekan tanda export. Tekan tanda export. So, cikgu-cikgu ni boleh export apa yang cikgu-cikgu ada hasilkan ni dalam bentuk USDZ format. Okay, so boleh pilih USDZ format, export. Okay, so nak letak kat mana? Save to files. Okay. Okay, nampak tak? Okay, jadi dia akan simpan solar system ni dalam bentuk USDZ file. So student-student kita boleh pakai lah. Kita namakan sebagai solar system. So student-student kita pergi kepada Sketchfab. Okay, kita tutup dahulu. Okay, and then pergi kepada Sketchfab on my iPad, Reality Composer, Sketchfab. Okay, solar system. Where is the solar system just now? Okay, maknanya sekejap ya. Okay, kejap ya. Pergi dekat Reality Composer. Solar system. Okay, dia berada di sini. Okay. Alright. Okay, nampak tak? Bagaimana kita boleh dan kita boleh ambil file USDZ tu dan kita boleh export dan kita share dengan para pelajar kita. Okay? Okay, ada soalan Cikgu Remy? Sekejap ya. Soalan ni doktor dah jawab tu rasanya. Macam mana nak simpan file tu kan, USDZ tu kan. Yes. Bila kita export ni kita boleh share lah dengan para pelajar. So kalau pelajar kita menggunakan Apple devices, contoh dia adalah iPad ataupun iPhone, mereka boleh buka file USDZ tu. Okay? Alright. Okay, sekejap ya, saya ke chat kalau ada soalan. Soalan terakhir doktor, boleh? Okay. Boleh. Boleh tak terangkan fungsi setiap ikon dalam RC tu? Okey, boleh. Alright. Fungsi setiap ikon Okey. Ya, betul lah. Alright. Okey, fungsi setiap ikon. Okey, kita bermula dengan bahagian kanan atas Okey, tanda triple dot ni. Okey, tanda triple dot di atas ni. Okey. Kita selalunya yang paling penting kita just tengok export. Export. Kita tekan export macam yang tadi baru je saya tunjuk. Kita boleh exportkan our augmented reality dalam format USDZ. Kita export dan kita boleh share melalui tak kisahlah Telegram ke, WhatsApp ke ataupun email kepada para pelajar dan mereka boleh buka jika mempunyai Apple devices. Okay, alright. So second from right adalah tanda cubic ni, kita klik ni, alright. Ini adalah properties untuk setiap objek-objek kita. Hello, Dr. Fiza. Ya saya. Miss No? Ya. Teruskan doktor, teruskan. Okay, teruskan Alright, untuk yang di second right ni, dekat atas ni, ini adalah properties untuk our 3D model. Dia ada position yang macam saya mention tadi, dia ada rotation dia, ada paksi X, Y dan Z. Okay, maknanya kalau X ni, kalau red ni untuk paksi X. Untuk Y adalah paksi paksi Y adalah warna hijau. Dan untuk paksi Z adalah warna biru. Okay? So position dia. Macam mana you nak positionkan dia? Okay? So kita ada position dan ada rotation. Scale ni kita nak besarkan dia ataupun nak kecilkan dia. Okay? Nak besarkan sun ni ke atau nak kecilkan dia. Itu yang paling penting. Okay. Kemudian ini tanda arrow ni. Okay? Ini arrow ni adalah untuk behaviors. Okay? Untuk kita beri sifat kepada setiap model 3D kita, sama ada kita nak bagi dia berpusing ikut orbit ke ataupun kita nak play music ke, so kita boleh decide
menggunakan behavior ni, simbol di atas ni. Okay, kita ada banyak untuk action sequence. Kita ada emphasis, which is kita nak bagi sifat kepada model 3D tu. Kita nak showkan dia, ataupun kita nak hidekan dia, ataupun kita nak bagi dia rotate, nak besarkan dia, ataupun nak buat macam add force, seolah macam dia jatuh, velocity pun boleh, kita nak spinkan pun boleh, nak play sound pun boleh dan sebagainya. Okay, alright. Dan kadang-kadang Cikgu Remy, if let's say kalau kita download model 3D ni dari Sketchfab, katakanlah website dari luar, kita dah ambil, sometimes model 3D ni memang dia dah ada animation dia sendiri. Jadi kita macam mana kita nak onkan animation tu, kita pilih USDZ animation. Okay, untuk kita play animasi yang memang dah created untuk model 3D tersebut. Okay. Alright, jadi saya dah cover bahagian behavior. So AR ni of course lah, bila kita klik AR ni, kita akan kita akan trigger AR lah, augmented reality tu di alam nyata. Dan ini untuk kita play. Okay, kita play. Kita tak libatkan AR lah, kita tak trigger AR dalam dunia nyata. Alright, ini just untuk play. Dan plus ni untuk kita nak tambah objek-objek daripada luar, which is daripada external ataupun internal. Internal di sini, apa yang ada dalam content library. Okay, so di sini, alright, di sini adalah frame sini. Okay, di mana tempat yang kita buat kerja tu. If let's say kadang-kadang kita dah ke mana-mana, kita dah tak jumpa objek kita, so apa yang saya advise adalah tekan frame scene. So terus dia akan fokus kepada model-model 3D kita. Dan ini adalah scene-scene, ada berapa scene yang kita nak buat untuk our content. Okay, scene-scene yang ada. Alright, so kita boleh namakan scene-scene ni di sini. Okay, nampak tak? Alright, system so kita nak rename our scene di properties object. So saya rasa itu adalah basic yang perlu kita tahulah sebelum kita boleh create content menggunakan Reality Composer. Okay, Cikgu Remy ada lagi ke soalan ke? Kejap ya, saya nak tengok soalan dulu. Cikgu Remy, you muted. Kena unmute. Tak dengar. Sorry. Ada soalan tadi. Okay. Jika ramai yang student guna Android kan, macam mana file USDZ ni nak convert? Okay, kita ada converter, which is converter dalam bentuk Android boleh baca. Meaning that the USDZ AR converter. So meaning that para pelajar ataupun yang Android ni, we have to convert dululah. Dia ada converter, kena install dahulu converter tu, baru boleh buka file USDZ ni. Okay. Dan sebelum saya terlupa, saya nak suggest sebab sometimes mungkin cikgu-cikgu di sini, cikgu yang memang dah ada yang boleh membangunkan 3D model masing-masing. Kadang-kadang mungkin juga ada yang daripada politeknik menggunakan AutoCAD ke kan. So anda boleh menggunakan Reality Converter. Reality Converter bukan Reality Composer, tetapi Reality Converter ni untuk mengubah format 3D model daripada .obj, .gltf dan juga .usd kepada USDZ. Okay, ini contohnya. You just install Reality Converter ni di MacBook. Okay, malangnya Reality Converter ni hanya dia berfungsi di MacBook sahaja. Okay, so far di MacBook sahaja, dekat iPad tak boleh install. Okay, jadi once bila tuan-tuan dan puan-puan install Reality Converter, so you can easily ambil sahaja model-model 3D ni dalam format OBJ, GLTF dan USD ni, secara automatik dia akan convert kepada file USDZ. Alright, itu adalah cara mudah lah sebab sometimes I'm pretty sure lah mungkin ada cikgu-cikgu ataupun syarah yang dah biasa buat AutoCAD kan. Sometimes they have their own 3D model dan macam mana nak guna dalam Reality Composer, salah satu cara dia ubah format tu menggunakan Reality Converter, ataupun mereka juga boleh mengubah format ni dengan menggunakan converter yang ada pada search engine yang ada pada internet lah ya. Kita just buat je, type saja converter daripada .obj kepada USDZ. So memang ada online converter. Right? Okay, saya rasa saya pun dah cover almost everything. Okay, sebab actually of course first time tengok kita rasa macam sukar, tetapi sebenarnya dia agak mudah
untuk kita bangunkan our content, sama ada guru-guru, pensyarah ataupun pelajar-pelajar sendiri. Okay? Okey doktor. Alright. Rasanya dah hampir tepat dah jam 10.30 sekarang ni. Alright. Kita tunggu lagi 1-2 soalan dalam masa seminit ni. Okay, boleh. Ada lagi tak rakan-rakan guru? Kalau ada soalan sila ajukan terus. Kalau tak ada, minta macam tak ada doktor. Okay. Kalau tak ada, minta rakan-rakan guru untuk share screen masing-masing ke, kalau yang free tu untuk kita print screen lah kan, untuk buat pelaporan je sebenarnya. Okay. Okay, Cikgu Remy, sebelum berakhir ni saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada semua kerana sudi meluangkan masa ke dalam bengkel augmented reality ni ya. Okay, hopefully semua dapat sikit lah, dapat pengalaman bagaimana nak membangunkan augmented reality menggunakan Reality Composer di iPad. Okay? Terima kasih semua. Boleh tak kita Terima kasih Dr. Fiza. Terima kasih banyak-banyak. Boleh buka kita snap gambar dulu. Kita snap gambar dulu sekejap. Okey, sekejap ya. Lepas tu saya akan patah balik kepada keynote je lah. Okey. Sifu saya pun ada dalam tu, Ustaz Syakir tu. Okey, sekejap ya. Satu lagi kejap. Saya nak tengok gambar. Okay, onkan dulu kamera. Kita bagi dengar beberapa saat. Dan saya menggunakan MacBook ni sekarang Sebab site dia tu. masih yang belum buka lagi. Dr. Helmi baru buka. Okey, kita tangkap gambar sekejap. Sebentar. Okay, masih on camera please. Ini Smile. smile. Slide tu. Okay. 3 dan slide 4. Kalau pakai MacBook, Shift Command 3 untuk print screen ni lah. Yeah. Okay, alright. Okay. Saya nak masuk kepada keynote saya kejap. Okay, silakan. Keynote saya ni. Ada lagi. AR ni kalau nak habis satu malam ni memang tak habis lah. Memang tak boleh habisnya. Betul tak doktor Betul. Kita kena belajar sikit-sikit dulu. Betul. Sesi saya AR nanti pada 4 bulan 12. Lama lagi lah. Okay, ini ialah untuk makluman rakan-rakan guru. QR code untuk SPL KPM boleh scan kat situ QR code tu, ataupun masuk dalam kita punya tu URL gg.gg Apple D5 CC3. Okay, dalam masa 30 saat ni boleh scan. Saya nunggu kejap. Kalau tak dapat ke apa, nanti boleh PM saya lah. URL ni pun ada ke bawah tu. Okey, dan juga bagi rakan-rakan yang bukan guru, boleh scanning juga untuk maklum balas, dapat feedback, bagi input ke apa benda untuk penambahbaikan lagi apa. Okey, kalau tak ada apa-apa, ada sebarang pertanyaan lagi apa-apa? Tak ada? Kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kerana dapat meluangkan masa untuk malam ni. Dan juga saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Thank you. Thank you, Dr. Fiza. Thank you, Amal. Thank you, Dr. Kak Nur, FB. Thank you semua. Thank you. Saya. Thank you. Okay, so my turn jadi moderator L. Boleh simpan semua. Politeknik semua saya simpan. Semua file ada lagi. Esok siapa punya sesi Asma punya sesi. Asma, moderator? Me. Okay. All the best. Yeah, no. Every night is your night, no? Yeah. Next Congrats, Fiza. time someone else punya turn pula. Okay. Harap. Moderator dengan K. Ahad malam. Malam. Oh, okay. Moderator untuk K Ahad malam. Thank you, Cikgu. Thank you, Nur. Nur, rasanya boleh stop live.
No. Oh ya, kejap lupa lah. Aduh. Sebut-sebut dah tadi. Kak Nur tak dengar kot. I am Dengar dah cikgu El cakap tadi. research. Ha. Dah. Okay. Patutnya dah stop dah. Sekejap lagi stop. Okay. So tomorrow, I need someone else to be the host. Mungkin moderator boleh on dulu. Siapa-siapa masuk nanti boleh terus jadi co-host. Boleh tak? Okay. Kita tunggu peserta-peserta semua leave the room and baru kita cakap. Okay. Kita ada lagi. So peserta-peserta sila bye-bye. Bye-bye. Okay. Kejap lagi saya akan letak para peserta di waiting room. Ada discussion ke? Dari Asma ada. Asma Ada. bukan lah. Baru tengok dekat Facebook tadi. Dah terkeluar tadi, tak apalah tengok kat Facebook lah. Apa Nuraini tak sihat hari ni. Patutnya kita orang team STEM ada discussion. Discussion lah. Oh, okay. dia ada briefing. Kak Wan ada briefing dengan group content development sekejap lagi ni. Oh, itu. Content development dah habis ke Asma? Masih lagi, tak habis lagi. Masih on. Dah penghujung-hujung. dah migraine dah di kaki kanan. Di waiting room yang mana masih ada lagi. Kalau saya letak you all dalam waiting room, let me know. Siapa lagi? I think kan. Kak Arif, I'll be your moderator kan? Nanti hari Senin kot. Okay. Senin malam. Kena check balik jadual Nur bagi tu. Esok tak ada orang nak jadi host ke?